والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Yang mana Abu nak akan ceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram. Nah, kita masih lagi dalam bulan Muharram, kita tak masuk lagi dalam bulan Safar. Jadi kita nak lakah dalam bulan Muharram ni tadi, daripada 1 Muharram sampai kepada 10 Muharram. Daripada 10 Muharram sampai kepada 30 Muharram tu tadi ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tetapi dalam 10 Muharram tu saja banyak peristiwa, sehingga kan riwayat kata 20 ataupun 20 lebih peristiwa yang berlaku. Abu ulang kelik ataupun ulang kembali apakah peristiwa-peristiwa dalam 10 Muharram. Yang kita fahamnya 10 Muharram ni hari Ashura ni, bubur Ashura kita dah buat duk makan tu. Rasa kata sampai pada bulan Muharram buat bubur Ashura. Nah, pakat boleh makan. Jadi dalam bulan Muharram, Abu sebut sikit-sikit di antaranya iaitu Nabi Adam AS diberi pengampunan oleh Allah Ta'ala setelah dia buat kesalahan. Nabi Adam dibuat kesalahan bukan berbuat dosa. Walaupun dia makan buah khuldi, bukan satu larangan daripada Allah Subhanahu Taala, tapi pada hakikatnya bukan kesalahan. Sebab setiap Nabi tak buat dosa. Setiap Nabi tak buat dosa. Lepas tu Nabi Adam AS dia makan buah khuldi. Bagaimana lagu tu? Jadi ulama kata sebenarnya dia tidak membuat dosa di situ. Keduanya iaitu Nabi Idris diakid langit. Ketiga Nabi Nuh diselamatkan daripada air bah. Lama 6 bulan duk terapung perahu dia, kapal dia. Lepas tu mendarat apabila air surut di Bukit Judi. Yang keempatnya Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api. Dari api yang membakar tu tadi lebih besar daripada gunung. Tapi dia selamat, tak terbakar sehingga bulu roma dia tak terbakar. Yang kelima, kitab turun kepada Nabi Musa. Kitab. Kemudian yang keenam, Yusuf AS dibebaskan daripada penjara. Kelepas daripada dia difitnah dengan Zulaikha tu tadi, maka dia dipenjarakan, maka dilepas daripada penjara 10 Muharram. Yang ketujuhnya Nabi Yakub disembuhkan daripada buta kerana cintanya, kasihnya pada anak dia Yusuf sampai mata dia buta. Tapi hari 10 Muharram maka mata dia sembuh. Sebab daripada Yusuf suruh hantar kelik pakaian dia lumur pada muka ayah dia tadi tu, Yakub, maka mata Yakub sembuh. Yang ke-8nya Nabi Ayub disembuhkan daripada penyakit busuk tubuh badan dia. Tinggalkan yang tinggal kulit dan lidah dan hati saja. Lain semua telah dimakan oleh ulat. Kemudiannya yang ke-9 Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan selama 40 hari dalam laut. Gelap malam, gelap perut ikan lagi. Ke-10nya Nabi Musa dilepaskan daripada tentera Firaun 1,600,000. Yang depan dengan Laut Merah, belakang tentera Firaun, kiri kanannya bukit. Tetapi dilepaskan oleh Allah Ta'ala dengan terbelahnya laut 12 lorong di 10 Muharram. Yang ke-11nya Nabi Sulaiman diberikan kerajaan memerintah seluruh dunia ni tadi. Nabi Sulaiman dia memerintah sehingga kan angin dia boleh perintah, jin dia boleh perintah, binatang-binatang dia boleh perintah, semuanya dia boleh perintah. Jadi Sulaiman dan Daud, dua orang ni orang panggil boleh perintah dunia. Yang ke-12nya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi alam ni tadi. Sehingga kan ada lagi yang lebih-lebih tu, banyak lagi hujan turun pada 10 Muharram. Di antaranya. Tapi bila mana kita cerita tentang 10 Muharram ni, berita-berita yang masyhurnya bila kita tengok dalam kalangan kita buat bubur Ashura. Itu orang panggil perangai ataupun kelakuan bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni. Sampai pada 10 Muharram bangkitlah cerita kata Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Satu. Yang keduanya iaitu kita akan buat bubur Ashura, iaitu Nabi Nuh AS dia buat bubur Ashura. Selepas daripada dia mendarat, makanan telah habis, maka biji-bijian orang panggil semua dicampurkan dalam satu bekas buat jadi bubur.
Maka semua yang ada di perahu dia tadi makan. Maka yang dua ni ialah kita biasanya ni akan kita nampak, akan kita ingat dua perkara ni, dua peristiwa ni. Ni ada lagi peristiwa yang mana lebih masyhur lagi, ni iaitu pada 10 Muharram 61 Hijrah. Telah berlakulah satu peristiwa yang menyayat hati, orang panggil sedih hati. Yang mana kalau kita lihat pada kita Ahli Sunnah wal Jamaah dua perkara ni tadilah. Tapi bagi orang yang berpahaman dengan fahaman Syiah, maka 10 Muharram ni tadi satu peristiwa yang pasti diingat, mesti diingat, mesti buat kesedihan. Kerana apa? Pada 10 Muharram 61 Hijrah, iaitu cucu Nabi SAW, iaitu Husain. Husain telah dibunuh, telah disembelih, dan tubuh badan dia telah dicicir ke waktu 10 Muharram. Kerana kesedihan ni tadi, sehinggakan orang-orang Syiah dia buat 10 Muharram ada satu pesta yang mana dia sangkutkan mata pisau, ada belubel dengan tali. Maka banyak mata pisau dia tadi dihipun dan dia akan katuk tubuh dia. Katuk tubuh dia sampai berdarah-darah. Terkadang-kadang ambil pedai ataupun pisau takik kepala. Budak-budak pun sendiri jatuh betina kena buat lagu tu, mendatangkan kesedihan, tapa muka. Kerana apa? Kematian Husain ni tadi. Kenapa sampai boleh buat lagu tu? Kenapa boleh berlaku baik tu dalam masalah pahaman orang Syiah? Kalau kita lihat sini, peristiwa ni tadi sebenarnya kesedihan tu tadi perlu ada dalam diri kita orang Islam juga. Ahli Sunnah wal Jamaah kena ada juga. Bukan makna kata ini puas Syiah nak buat lagu tu kerana sedih Husain mati. Padahal sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang besar, di antaranya malam ni aku nak baca sikit. Ambil kitab daripada Syairul A'lam Mubalah daripada Imam Zahabi dalam muka surat 64 jilid 5. Dia kata hadis ni yang dibagi orang mari hadis hasan. Hadis dia ada 3 golongan, orang panggil radak hadis. Dhaif, hasan, sahih. Kalau lah hadis dhaif tetapi ada hadis-hadis yang mendorong, menggalakkan ataupun menolong hadis ni, dia sampai jadi hadis hasan. Hadis hasan. Bila hadis hasan, orang panggil siqah lagi, perawi-perawi dia naik pada radak yang pertama iaitu hadis sahih. Jadi hadis ni radak yang kedua hadis hasan. Ambil daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adalah isteri Nabi. Isteri Nabi 11 orang. Tapi dalam hidup Nabi SAW 2 orang telah mati. 2 orang telah Nabi SAW pecah. 2 orang. Jadi ada 9. Jadi 9 orang inilah yang berduduk sekali dengan Nabi SAW sampai Nabi wafat. Ketika Nabi SAW wafat, semua isteri Nabi bersama dengan Nabi. Nabi duduk di pangkuan Aisyah, wafat Nabi, mati Nabi di pangkuan Aisyah. Jadi Ummu Salamah ni supaya beberapa minggu lepas, iaitu ada 2 gulungan ataupun 2 grup dalam isteri Nabi. Satunya grup Aisyah. Aisyah dan yang isteri-isteri lain dia ada satu grup. Satu lagi Ummu Salamah, dia ada satu grup. Jadi puak dia 2 ni tadi, kalau apa-apa yang berlaku dia akan mesyuarat sama-sama dia. Mesyuarat sama dia. Jadi dia ada orang panggil berbelaga jugalah. Syukurlah orang isteri 2, bini 2 ni, dia balah juga. Biasanya bini pertama, bini tua, bini 2, lepas tu bini 3 ni tadi, 3 dan 2 ni dia akan pakat dia 2 orang ni. Satu ni saja yang kerah kau. Masuk bini yang keempat, bini ketiga dia akan baik dengan bini keempat. 2 ni dia disuku dah. Jadi nak palah lah. 5 tak boleh kita. Jadi Ummu Salamah dia kata, Ummu Salamah qalat dakhala an-nabiy sallallahu bil baiti faqala la yadkhulu alayya ahadun. Fasami'tu sautan fadakhalat fa idza indahu Hasan ibn Ali fa idza ya أو قالت يبقي فقال ما لك تبقي يا رسول الله قال أخبرني جبريل أن أمتي تقتل هذا العبد فقلت ومن قتله فتنزلوا منارها
qala hal hadza madrahul qatlahu. Hadis daripada Ummu Salamah, telah berkatalah Ummu Salamah, telah masuklah Nabi SAW kepada rumah Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah tu iaitu giliran Nabi SAW di rumah Ummu Salamah. Nabi SAW buat giliran. Ketika Nabi dalam rumah Ummu Salamah, maka Nabi SAW suruh Ummu Salamah katuk pintu. Jangan beri pipi masuk, jangan beri pipi masuk. Lari. Lepas tu tunggu di pintu. Tiba-tiba apabila Ummu Salamah nak pergi katuk pintu, Husain, cucu Nabi SAW. Husain ni kita faham dah. Husain ni mana kata bila Nabi buat khutbah, Hasan dan Husain mari, Nabi SAW turun lagi ambil Hasan Husain. Nabi SAW tengah semaya, Hasan dan Husain mari pada Nabi SAW semaya sampai naik pada tekuk Nabi SAW, sehingga sahabat kata kenapa Nabi sujud lama sangat ni? Nabi wafat dah, mati dah apa? Lepas tu Nabi bangun, tengok sahabat-sahabat lain pun nampak, kata Husain dan Hasan bersama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sayang kepada anak, kepada cucu dia Hasan dan Husain. Jadi Husain ni telah masuk pada rumah Ummu Salamah. Orang panggil mak apa mak dia jugalah, walaupun mak sebenar dia Fatimah. Orang panggil Ummul Mukminin ni tadi isteri-isteri Nabi ni apa? Cikgu. Mak dia. Mak. Nenek lah. Jadi mana kata semua rumah isteri Nabi. Jadi nenek dia berlaku lah. Maka dia masuklah. Pasal Nabi ada di rumah Ummu Salamah ni, dia mari rumah Ummu Salamah. Husain ni tadi. Maka Husain ni tadi telah masuk rumah Nabi SAW. Dengan disekat oleh Ummu Salamah pun tak lepas. Tak lagi. Lepas masuk pada Nabi SAW. Bila masuk rumah Nabi SAW, maka Ummu Salamah tengok Nabi SAW. Nabi SAW teriak. Lepas tu nanti aku baca hadis yang kedua. Nabi SAW teriak. Bila Nabi SAW teriak, Ummu Salamah tanya, kenapa teriak? Nabi SAW kata, Jibril mari. Lepas tu Jibril kata, ni cucumu ni nanti kena bunuh. Cucumu nanti kena bunuh. Bila kata kena bunuh tu, maka Nabi SAW kena teriak. Sedih daripada cerita daripada Jibril AS. Nabi teriak. Bagi kita umat Nabi, cerita tentang Husain ni kena bunuh, Nabi teriak. Satu hadis lagi ambil daripada Anas. Anas bin Malik qal istazana malakul qatr. Kita terjemah selalu. Satu ketikanya Anas bin Malik riwayat hadis ni, dia kata telah minta izinlah Malik ataupun malak panggil apa? Malaikat hujan. Malakul qatr, malaikat hujan. Malaikat yang cara tentang hujan ni mari temu Nabi SAW. Bila temu Nabi SAW, fa'azana lahu, maka dia minta izin dengan Nabi SAW, maka Nabi izin. Supaya kita dalam baca taklim, orang panggil minta izin, sebenarnya minta izin ni beri saleh. Kalau beri saleh, beri masuklah. Kalau tak beri izin, maka jangan masuk. Apa izin? Iaitu beri saleh. Maka malaikat Jibril malaikat hujan beri salam pada Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW jawab salam. Lepas tu Nabi SAW mengizinkan dia masuk. Wa kana fi yaumi Ummu Salamah. Ketika tu, cerita tu juga, cerita saat ni Abu baca hari pertama, iaitu giliran Nabi SAW di rumah Ummu Salamah. Bila kata di rumah Ummu Salamah, faqala Nabi SAW, ya Ummu Salamah, ihfiz alaina al-bab. Maka Nabi SAW suruh Ummu Salamah jaga pintu. La yadkhulu alaina ahadun, jangan beri sore-sore pun masuk dalam pintu ni, dalam rumah ni. Fahiya alail bab ja'al Husain ibn Ali. Maka bila dia nak katuk pintu tu tadi, maka Husain mari masuk. Faqabat bab fadakhala faja'ala Nabi SAW. Maka Husain pun dia terpuh pintu, masuk dalam, lompat naik kepada Nabi SAW. Yakbalahu, maka Nabi SAW dakap, yaltamazahu wa yakbalahu, Nabi SAW dakap, lepas tu Nabi SAW cium. Jadi cium ni ada riwayat sahabat, isteri-isteri Nabi pun nampak, sahabat-sahabat Nabi pun nampak, Anas bin Malik pun nampak. Nabi SAW acap kali cium pada mulut Husain. Asal Nabi SAW acap cium di tekuk.
Husain cium di mulut, Hasan cium di mulut, Husain cium di tekak. Apa maknanya? Hasan akan diminum racun. Akan diberi minum racun. Orang beri minum racun. Husain akan dipatah, orang pecatah tekak. Orang panggil semelih. Wa yaqbulu. Faqala al-malak, maka berkatalah malaikat tadi, atuhibbu, mu kasih ke dia ni? Nabi SAW kata, "Na'am, aku kasih weh." Lepas tu Nabi SAW bila kata kasih pada pada Husain, maka malaikat kata, qala qabdatan minal makanil ladzi qatalahu. Orang panggil malaikat ujian ni tadi kata kepada Nabi SAW, nak tak? Aku nak tunjuk kepadamu, kata Husain ni nanti akan mati. Dan mati di satu tempat. Tempat tu tadi, mu nak tengok tak? Tanya pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW, na'am. Fa'arahu faja'a bisihlah tin. Maka malaikat ujian ni tadi hilang seketika. Lepas tu mari semula, dia bawa dalam genggaman dia. Dalam genggaman malaikat ujian ni ada apa? Ada tanah ahmar, tanah cahaya merah. Jadi di Karbala ni tadi tanah dia merah. Lepas tu fa akhazahu Ummu Salamah. Bila kata cerita tu, malaikat dia ambil. Lepas tu fa akhazahu, maka siapa ambil? Ummu Salamah ambil juga. Tanah tadi ambil juga. Fa ja'alathu fi siyab. Maka Ummu Salamah telah ambil, taruh dalam baju dia. Taruh di baju dia. Tanah yang mana Husain akan mati, di tempat yang mana Husain akan mati. Husain ni tadi dia akan mati di tepi sungai. Di tepi sungai, yang mana sungai itulah yang mana bila kata Dajjal nak mati, Dajjal nak mari, maka sungai itu tadi akan kering, sungai Furat. Waktu siapa? Tamindari, bila dia apa panggil berlayar di laut sampai kata dia ni hanyut, tak tahu duk mana. Lepas tu tiba satu pulau. Di pulau tadi tu ada Dajjal. Maka Dajjal tanya dia, sungai Furat tu tadi kering tak lagi? Apa ni Tamindari kata tak lagi, air tak ada lagi. Dajjal kata kalau lah sungai Furat ni kering, maka dekatlah aku nak tubik dah. Sungai Furat ni tadi. Jadi di sungai Furat ni tadi, tepi sungai Furat, di situlah tanah Karbala, di tepi sungai Furat, maka di situlah berlaku peperangan. Yang mana peperangan ni akan cerita tak lagi. Lepas tu di situlah Husain akan dibunuh. Husain akan dipenggal kepala. Kemudian di situlah perawi hadis ni kata, maka di situlah katanya tanah Karbala. Jadi sebenarnya malam ni aku cerita panjang sikit. Mungkin kalau habis dengan cerita ni lah pengetahuan kita dah. Orang panggil kita ni jangan-jangan sekali dengar. Jadi cerita tentang Husain ni tadi, Nabi SAW sedih, Nabi SAW teriak, nangis. Bahkan dalam kitab-kitab yang lebih besar lagi, Ummu Salamah kata, aku dengar. Kata apa? Jin pun menangis juga. Jin pun menangis juga dengan sebab kematian Husain ni tadi. Husain ni siapa Husain? Hasan dan Husain ni kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata Al-Hasanu wal Husain sayyidul shabab fil jannah wa abuhuma khairan minhuma. Nabi SAW bagi tahu Hasan dan Husain ni adalah penghulu, ketua bagi orang yang akan, pemuda-pemuda yang akan masuk syurga. Orang werun-werun ni semua kalau mati dalam keadaan werun, mati dalam keadaan muda, maka dia akan masuk syurga kalau amalan dia molek, imannya betul, dia akan masuk syurga. Siapa belakang dia, depan dia? Sebab apabila orang ni bangkit daripada mahsyar, setiap orang akan bangkit pada mahsyar, mula-mula bangkit, lepas tu pergi kepada mahsyar, dia akan dibawa oleh ketua. Setiap orang akan dibawa oleh ketua dia kepada padang mahsyar. Kalau kita ni ketua, kita orang pegangnya dalam hati kita sok-sok orang, maka orang itulah akan jadi ketua dia, ketua kita. Sebab itu kalau lah kita ni
Perangai kita, kelakuan kita seperti Firaun di depan kita duduk belakang. Kalau kata kita ni turut kepada amalan-amalan orang yang soleh, maka orang-orang soleh tu dia akan dapat duduk depan kita. Ni orang panggil penghulu, dia akan pegang bendera orang panji-panji ni tadi. Bila kata Hasan dan Husain ni tadi, dia akan jadi orang akan pembawa pada sekalian orang muda-muda yang akan masuk syurga. Ni perkataan Nabi SAW, cegah dah kata Hasan dan Husain, dia akan jadi ketua dan dia akan masuk syurga. Tapi dalam keadaan gitu, maka dia kematian dia ni menyedihkan sehingga Nabi SAW teriak tangis. Maka kita dibolehkan juga teriak tangis, tak salah. Tapi apabila sampai berlaku kepada katok tubuh, berdarahkan tubuh yang bagaimana yang orang Syiah dah buat tu dilarang. Sehingga kan kita kalau orang kematian saja, kita teriak berdoa sangat pun sampai tak orang panggil berdoa lebih kek orang panggil. Dilarang dalam Islam. Apatah lagi bila kita tapa-tapa tubuh, tepuk-tepuk dada nak selak dan sebagainya kematian ayah kita, kematian matinya bini kita, matinya suami kita, sampai kita buat lagu tu, itu haram, tak boleh. Apatah lagi kalau kata orang Syiah buat lagu tu memang diharamkan. Tapi bila kata kesedihan saja tak apa. Jin pun menangis lagi. Jadi kisah orang panggil daripada kisah Hasan Husain ni ambil daripada berlakunya peristiwanya daripada zaman Ali lagi. Zaman Sayyidina Ali ni tadi, orang daripada kalangan orang Islam tak setuju sampai pecah pada Ali ni tadi, 3 golongan. Satunya orang panggil apa? Syiah. Orang panggil puak Syiah. Tubik daripada situ, daripada Ali. Orang-orang yang sokong pada Ali. Lepas tu orang panggil apa kalangan yang kedua Sabaiyah, iaitu orang yang berpegang kepada kepala munafik. Dia ni lah kepala munafik. Abdullah bin Sabah ni lah orang yang memecah belahkan orang Islam. Dia kata hak ni betul, hak ni salah. Hasan dan Husain, Ali dan juga Osman. Dua ni ke mana ni jadi balah. Sampai kata Hasan Osman bawa pergi kitab Al-Quran nak sebarkan kepada tempat tu, sampai kena orang-orang dia kena bunuh, orang yang bawa tu. Siapa yang bunuh orang Osman? Jadi ada peristiwa yang menyebabkan ada selisih faham. Yang mana yang bawa selisih faham ni? Abdullah bin Sabah, kepala munafik. Lepas tu orang panggil Murji'ah, orang-orang yang keluar tinggalkan Ali pula ada juga. Jadi pecah daripada situ, daripada zaman Ali. Bila kata sampai situ, jadi dalam kalangan sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Zubair, lepas tu Talha. 3 orang ni dia tak setuju dengan Ali. Kerana Ali ni bila dia dijadikan khalifah selepas mati Osman, jadilah Ali jadi khalifah. Bila Ali jadi khalifah, kenapalah Ali ni tak ambil tindakan kepada orang yang bunuh Osman? Osman ni dia tengah baca Quran. Riwayat daripada kitab-kitab hadis sampai orang yang boykot dia, Osman ni, dia sampai tak boleh tebik rumah. Air pun tak boleh minum. Makan apatah lagi. Sehingga kan dia beberapa hari, nak dekat-dekat dengan 40 hari. Tak boleh makan, tak boleh minum. Lepas tu riwayat dalam kitab-kitab besar akan temu lubang daripada perabung dia terbuka. Nabi SAW mari turunkan timba. Dalam timba ada air. Osman minum air daripada timba yang datang daripada perabung dia. Siapa yang beri? Nabi SAW. Tapi Osman boleh tahan situ. Lepas tu dalam masa ketika tu baca Quran, dia mari orang-orang pembelot dia tadi tu telah bunuh, tikai dari belakang ni tembus masuk perut. Osman mati. Bila Osman mati, yang bunuh dia tadi bukan seorang ni, ramai lagi. Orang panggil puak-puak yang setuju nak bunuh Osman ni tadi, tak setuju dengan Osman. Lepas tu bila kata bunuh, maka Ali kata nak buat tindakan payah, nak igat sorang ni payah. Jadi Ali buat keputusan, buat ansur-ansur nanti akan buat keputusan lah. Tapi Aisyah, Zubair dan Talha ni tadi tak setuju. Kena buat keputusan lalu, cari lalu, berbunuh, buat keputusan. Kalau kata kena kisos, kena bunuh lalu lah. Lepas tu jadi dia buat satu grup. Grup Aisyah. Bila kata grup Aisyah, jadi ni grup Aisyah, ni grup Ali.
Abdullah bin Sabah dia masuk dua ni. Dia masuk sebelah sini pun dia masuk, sebelah sini pun dia masuk. Bila dia masuk kepada dua belah ni tadi, di sinilah orang panggil racun. Racun sebelah Aisyah dia racun, sebelah Ali pun dia racun. Bila kata dia racun, dua golongan ni tadi nak jadi apa? Sebelah Aisyah dia racun, sebelah Ali dia racun. Lepas tu mari daripada Puak, daripada Basrah mari. Lepas tu mari daripada Puak, daripada Kufah mari. Dua puak ni tadi yang sokong dengan Aisyah dengan Ali ni tadi. Jadi orang panggil ada selisih pahal situ sampai kepada peperangan Jamal. Tu Aisyah kata Aisyah nak pergi kepada Kufah tu tadi naik unta. Naik unta dalam sekeduk tu tadi. Tu orang panggil Aisyah dalam sekeduk unta. Ketiga tu orang panggil peperangan Jamal. Jamal ni unta, Aisyah duduk dalam unta. Tapi pandainya Ali sampai kata peperangan tu jadi orang panggil berdamai. Aisyah dengan Ali akhirnya berdamai. Tapi bila kata berdamai sekalipun, maka Abdullah bin Sabah ni, Sabaiyah dengan puak-puak dia, orang panggil racun pada puak-puak ni tadi. Belakang-belakang pula. Selepas daripada tu Ali mati, Ali mati, maka Muawiyah naik. Ni mulanya. Muawiyah naik sebagai jadi khalifah. Bila Muawiyah bin Abi Sufyan naik jadi sebagai khalifah, siapa dia Muawiyah ni? Iaitu sepupu kepada Osman. Jadi Muawiyah pun tak setuju dengan Ali, sebab Ali tak ada buat cari orang yang bunuh kepada Osman. Jadi Muawiyah pun nak urus. Kenapa Ali ni tak cari orang bunuh Osman? Osman ni sepupu aku. Muawiyah. Jadi Muawiyah pun buat murih kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila kata Muawiyah dengan Ali pula berlaku pula perang. Perang apa? Perang Siffin. Muawiyah dengan Ali. Bila Muawiyah dengan Ali akhirnya berdamai juga. Tapi dalam ketika berdamai tu akhirnya Ali mati, lepas tu Muawiyah lah jadi. Pasal dia berdamai dah. Kalau dia tak berdamai, lain jadinya. Tapi dalam makna Muawiyah suku, Ali suku. Jadi orang-orang yang setuju pada Ali, dia lantik Husain jadi khalifah. Muawiyah dengan grup dia sana. Jadi Ali ni tadi, bila Ali wafat, Husain, Hasan jadi khalifah. Hasan ni tadi, orang-orang yang seteru kepada Ali dan keturunan ni tadi, ahli baik, nak murid sangat, racun pada Husain. Husain makan sampai apa dia makan, dia muntah tubik tali perut dia tubik pada mulut dia. Tali perut tubik pada mulut. Akhirnya dia royak kepada Husain, ayah kita iaitu Sayyidina Ali, dia sentiasa nakkan kedamaian, maka kita ni mu nanti kalau aku mati, maka mu sentiasalah buat berdamai. Bila apa berlaku perselisihan, berdamailah. Situ Hasan pesan pada Husain. Tapi bila mana kata lepas Husain orang-orang sokong dia jadi kepada khalifah, mana orang Kufah mari 1000 buat surat supaya kita lalilah orang nak jatuhkan ayuk tulis nama aku nama buat surat istihar buat nak jatuhkan ayuk, jatuhkan Perdana Menteri supaya juga di situ zaman tu ada dah, iaitu di Kufah orang 1000 orang tulis nama ni buat nama ni pergi kepada Husain, kata kita ni sokong demo, tapi demo kena alihlah kepada Kufah. Sebab itu kalau kita tengok mula-mulanya Nabi SAW buat markas di Madinah. Umar Abu Bakar pun masih lagi di Madinah, Umar pun masih lagi di Madinah. Tapi bila sampai kepada Ali pindah kepada Kufah. Pindah kepada Kufah. Lepas tu sampai kepada orang-orang belakang, sampai kepada Damsyik, sampai kepada akhirnya sampai kepada Turki. Orang panggil zaman Khalifah Utsmaniyah. Habis daripada situ, habis. Khalifah Islam tak ada dah. Khalifah Utsmaniyah yang terakhirnya. Tapi bila mana kata orang Kufah tadi panggil pada Husain, maka Husain ni tadi dia pandai juga. Dia tak pergi selalu, maka dia telah hantar orang dia budak dia. Budak dia Salim. Maka kita lagi kepada Kufah tanya siapa betul ke? Kata orang sini kata betul. Maka terima kata memang sungguh. Ada tulisan kamu semua siap. Pergi baru panggil Husain. Tapi bila mana Husain nak mari ni tadi, dalam kerajaan ketika tu bukan lagi dalam keadaan
kerajaan Muawiyah. Kerana Muawiyah ni dia ada 3 orang anak, dan anak dia tadi ni di antaranya Yazid. Yazid lah yang telah ketika tu telah jadi khalifah. Sebab Umayyah mati dah, Yazid dia jadi perintah. Maka Yazid ni tadi telah perintah kerajaan ketika tu. Maka Yazid ni dia telah lantik orang-orang dia untuk jadi gubernur kepada satu tempat-tempat. Dan di Kufah ni tadi dia telah lantik seorang daripada orang-orang bawah dia jadi apa? Jadi gubernur. Dia telah lantik seorang daripada orang dia jadi gubernur. Jadi siapa nama dia? Tapi bila mana dia jadikan gubernur di situ, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir dia lantik Nu'man bin Bashir. Asalnya Sulaim bin Aqil. Dia ni jadi khalifah di Kufah. Tapi kerana Sulaim bin Aqil ni tadi, orang-orang Kufah tak setuju nak lantik Husain jadi khalifah, maka Salim bin Aqil ni tadi orang-orang Kufah tinggal nak lantik Husain. Bila kata nampak lagu tu, Yazid ni tadi telah ambil lantik orang lain, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir pula jadi gubernur di situ. Nu'man bin Bashir ni pula dia lantik seorang lagi, iaitu Abdullah bin Zaid bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad sebagai ketua dalam peperangan, dalam pembentuk peperangan. Maka dia ni lah orang panggil Abdullah bin Ziyad ni lah akhirnya berlaku di antara dia dan Husain yang nak pergi ke Kufah. Belaga situ penghantaran Abdullah ni tadi telah lantik supaya ajak kepada Husain jangan pergi kepada Kufah. Kerana kalau pergi kepada Kufah, orang Kufah akan bunuhmu. Maka pergilah kepada Karbala. Bila kata nampak keputusan laga tu, Husain pun nampak kata kalau gitu kena pergi kepada tempat lain lah. Sama ada Syria ke mana tempat lain, Kufah tak lagi. Nak kelik kepada Madinah jauh. Beradu situ dulu, lepas tu nanti kelik lah. Tapi bila mana sampai kepada Karbala, maka Husain tanya pada pengikut dia, banyak mana dia mengatur orang. Kena orang panggil Husain tadi telah bawa ramai daripada Ahlul Bait, keturunan dia sendiri. Ramai daripada keturunan dia orang lalu pasal lari daripada kota Madinah yang mana orang bunuh cekwo dia. Apa dia pun orang bunuh. Siap. Baik kita lari tempat lain sebab ada Kufah nak setuju nak ambil Husain ni tadi. Nak jadikan orang panggil markah baru supaya Husain lari ke Kufah. Tapi bila mana Husain nak lari tadi tu, nampak kuat tu pula Abdullah bin Ziyad pula daripada kawasan Kufah tadi tu mari hantar pula. Kata mu tak lagi mari kau ni buat kita bunuh mu. Lari tempat lain. Bila lari tempat lain, asal Husain tadi masuk dalam kawasan Karbala. Mana tempat ni nama apa Karbala. Husain kata nama ni disik dah. Kar ni Kar dengan bala. Orang panggil malu petako. Balok petako. Tempat telako lah, orang panggil tempat telako. Bila kata lagu tu, bila dah jadi lagu tu, maka apabila Abdullah bin Ziyad ni tadi dengan bala tenteranya, akhirnya bila kata Husain ni tadi dengan anak cucu dia sekali, nama akak dia pun ada, adik dia pun ada. Sebab orang Arab ni bila dia kenal dengan seorang, dia beri nama serupa. Macam Husain ni tadi. Husain ni dia anak dia ada nama Fatimah, dia letak nama anak dia serupa dengan nama cikgu dia. Macam kata siapa? Kalau kata Anas bin Malik. Anas bin Malik, anak dia pula Malik bin Anas. Cuba kata macam Muawiyah bin Sufyan. Tapi cucu dia Zaid bin Muawiyah. Lepas tu akhir belakang pula Muawiyah bin Zaid ada juga. Tapi Muawiyah bin Zaid ni tadi jadi molek semula. Muawiyah dia mula-mula saat ni tu nampak gonjeng dah. Anak dia gonjeng lagi, cucu dia lagi gonjeng. Tapi belakang dia Umar Abdul Aziz
berlaku. Jadi situ orang panggil bangkit semula Islam. Orang panggil khalifah yang membangunkan semula Islam sampai semua binatang-binatang buah boleh baik dan segalanya. Orang panggil ketenteraman Islam dalam dunia ni bangkit semula pada zaman Umar bin Aziz. Jadi bila kata Husain sampai kepada Karbala, maka tentera-tentera 5,000 tentera telah likung Husain dengan orang ahli bait yang lain. Maka sore demi sore telah dibunuh. Sehingga kan orang-orang dalam tentera-tentera yang menentang Husain ni tadi, waktu Zuhur Husain dan bala tentera ni nak semaya. Tapi orang sebelah ni kata, "Mu semaya mu tak sah." Maka orang sebelah Husain ni dengar lagu tu, mari menuju pada tentera orang Abdullah bin Ziyad ni tadi. Maka Abdullah bin Ziyad orang dia tadi mari balah belaga sebab orang dulu kalau nak pergi ni dia hantar sore-sore ni. Maka sore-sore ni mati. Orang lek Husain mati. Hantar orang lain sampai Ali bin Husain. Ali ni anak kepada Husain. Husain ni anak kepada Ali. Tengok, anak dia pun dinamakan Ali. Ali bin Husain, anak kepada Ali, dia pergi kepada peperangan ni juga. Mari depan. Akhirnya orang-orang yang gulawan ni tadi bunuh pada Ali, tersungkur. Lepas tu cicir tubuh Ali bin Husain. Husain sebab. Anak dia mati depan mata. Mati depan mata. Bila tentera tu undur, bagi ambil mayat Ali bin Husain pergi kepada Fatimah, adik kakak dia, tunjuk. Sedih sebab. Lepas tu sore mati. Orang panggil keturunan daripada Nabi sallam ni tadi. Akhir sekali tak ada dah orang. Tak ada dah orang, melainkan ada 72 orang dari kalangan orang yang bersama dengan Ali, dengan Husain. Tapi dalam sibuk dalam peperangan tu tadi bari satu. Bila Husain kata lapar air, nak air. Bila nak lapar air, nak minum air, anak panah kena kepada ni orang panggil apa ni? Keng, tembus sini. Tapi tak boleh nak minum. Bila tak boleh nak minum, tentak air. Jadi darah Husain dah mula darah. Mari pula panah kena tak mati lagi. Kena tak mati lagi. Akhir sekali satu anak panah mari pada nak rebah tu tadi masuk dek tekak ni sampai pada langit. Lepas tu marilah Zuwairah Tamimi ni tadi, dia mari belakang takir Husain. Kena belah kiri. Nenek kiri. Kena belah kiri Husain. Sini. Lepas tu Sinan bin Anas, dia mari buat tombak cocok di belakang. Cocok di belakang, rebah. Lepas rebah Husain rebah, mari cocok perut pula. Cocok perut ni lah Husain mati lalu. Bila mati selalu, Sinan ni tadi ambil pisau, belati, putuskan tekak. Ambil kepala Husain ni tadi, bolang kain. Bila beluh kain, lepas tu keturunan yang lain semua habis. Melainkan ada beberapa orang dan seorang daripadanya keturunan Nabi SAW yang selamat. Yang selamat, riwayat kata yang seorang ni lah sampai kepada Indonesia. Sampai kepada Indonesia. Sebelum daripada tu, bila mana kepala ni tadi nak bawa pergi kepada Abdullah bin Ziyad ni tadi, ketua kepada peperangan tadi yang dilantik oleh Zaid bin Muawiyah tadi, maka bila nak bawa pergi tengok tak ada, dia klik rumah dulu. Dia klik rumah, perai ni penat lah. Bila klik rumah tengok bini. Tengok bini lama pergi perai, tengok bini orang klik keluar lah. Tengok bini lama dia pergi ambil barang ni tadi. Bini kata buat kelik apa perai? Biasa orang perai ni kelik bawa pergi harta dan sebagainya. Mau buat kelik apa? Aku ada buat kelik, tapi nanti lu kita buat tak buat katil. Tak buat katil. Buat projek dulu. Lepas buat projek lepas tu bini tanya, gapo buat kelik tadi? Dia kata aku buat kelik barang yang paling berharga. Yang mana orang akan terkejut bila tengok. Gapo kepala Husain. Bila kata kepala Husain, hari ni mau pecah dengan aku. Bini dia, Numan, iaitu lari tubik lalu dah. Tak jom, tak suka dengan laki dia tadi, Sinan dia tadi telah sembelih kepala Husain. Lepas tu Sinan dia tadi telah pergi kepada Abdullah bin Ziyad.
maka tunjukkan kepada Abdullah bin Ziyad kepala. Abdullah bin Ziyad buka kain, lepas tu ambil tongkat dia, katanya tombak halus. Orang Arab ni dia ada di pinggir dia semua tombak halus. Setengah riwayat kata tongkat. Dia telah cocok apa? Cocok gigi. Gigi Husin. Husin telah mati dah, maka cocok. Setengah riwayat kata Anas bin Malik kata, "Hai, mu buat apa? Mu buat apa cocok-cocok? Aku telah lihat bahawa Nabi SAW sentiasa lah cium pada pada apa? Pada gigi. Gigi Husin, tekak Husin. Supaya Hasan dan Husin dua-dua tu. Maka bila kata buat lagu tu tadi, lepas pada tu kepala tadi tu ditanam. Tapi bila kata cerita tentang Husin dibunuh ni tadi menyayat hati, sehingga kan orang Syiah buat sedih sangat sampai 10 Muharram katok tubuh. Kita orang panggil kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah ni sekadar kita bersedih di atas 10 Muharram berlakunya kematian, supaya orang kata ketika hari kelahiran Nabi SAW kita gembira. Nabi lahir, maulud Nabi, maulud Rasul. Tapi bila cerita 10 Muharram kita mendatangkan kesedihan. Ada juga kerana kematian Husin. Ada juga kita gembira, dapat keampunan Nabi Adam AS dan sebagainya, cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu. Maka kita ada sedih, ada gembira. Sebab itu orang ahli sunnah ni dia tenang. Sama. Ada cerita sedih, ada cerita tenang. Dia tengah-tengah. Ada pun orang Syiah, dia bercerita kata semari 10 Muharram, dia tu cerita sedih mari. Bila sedih, tu kata katok tubuh, takik kepala, berdarah-berdarah tubuh, tapak-tapak muka kerana kesedihan di atas kematian Husin. Jadi atas cerita sikit sebanyak pengetahuan kita, sebab itulah kita kena faham kenapa orang-orang Syiah buat besar pada 10 Muharram, dan kita 10 Muharram kenapa kita kena besarkan juga berbagai-bagai peristiwa. Wallahu a'lam.